Okey, yang pertama kita belajar bab 8.1 iaitu locus. Okey, apa itu locus? Senang cara untuk senang kita pergi definisi lah. Definisi locus adalah apa? Locus ialah satu titik yang bergerak. Okey, definisi dia panjang tapi saya rasa better senang buat satu titik yang bergerak pada syarat-syarat tertentu. Memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, locus. Ada berapa? 3. Okey, biasanya locus ni macam ni yang pertama lah, awak perlu tahu definisi. Yang kedua biasanya apa yang awak perlu tahu juga, boleh bentuk locus ni boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkuk, dan lengkung. Okey, itu yang ketiga. Okey, contoh kalau saya bagi awak, saya tengok soalan last punya quiz, soalan quiz kita terus pergi soalan quiz sebab dah bincang matematik tingkatan 3. Okey, kita terus tengok kepada soalan quiz ni. Okey, so ni ada gambar bilah kipas, maksudnya kipas ni lah, bilah dia kat tepi dia ni lah. Okey, jadi yang berpusing, jadi locus dia, titik pergerakan dia adalah, siapa tahu apa titik pergerakan dia? Bulatan, faham tak? Bulat. So kalau sebuah kereta turun bukit cerun, macam ni lah locus dia. So dia berjalan mendatar, macam tu. And then monyet kulit pisang, lepaskan kulit pisang, jatuh. Jadi macam tu lah, saya dah bagi jawapan dah terus. Mesti dapat 100 ni. Okey, yang ni jongkan-jongkik, bentuk dia apa? Titik P. So bentuk dia macam tu. Macam tu lah. Dan ni locus ialah satu surian atau lintisan oleh satu set apa? Set titik rasanya. Ini definisi dalam buku teks. Okey, atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat. Dia ada syarat dia. Okey, panjang definisinya tapi lebih senang kita pakai formula satu titik yang bergerak memenuhi syarat-syarat tertentu lah. Okey, jadi 3 bentuk tadi kita dah tulis, garis lurus, lengkuk, lengkung. Okey, so itu saja. Boleh faham Boleh So kita masuk terus Boleh, kepada cikgu. 8.2. Okey, apa dia? Locus dalam 2 dimensi. Locus dalam 2 dimensi. Okey, bila locus dalam 2 dimensi, ada beberapa jenis locus. Awak boleh tengok dalam buku teks awak ni. Okey, saya go through cepat je sebab awak dah belajar ni. Okey, so dia ada satu titik tetap. Biasanya kalau satu titik tetap, dia akan membentuk bulatan. Macam ni lah. Contohnya, okey. Yang kedua, sekejap macam ada bunyi. Saya tengok sekejap, ada saya ke bunyi? Lawrence. Okey, saya pergi sekejap. Okey. Okey. Dah settle ni dah. So ni kat saya cerita juga tadi, kalau dia bentuk 2 dimensi ni, kita putarkan mengelilingi 360. Mengelilingi paksi ataupun tiang, dia akan membentuk 3D. Okay, ni locus ni. The basic thing of how 3D terbentuk. Macam mana 3D terbentuk adalah asalnya daripada 2D. Okay, kita boleh hasilkan 3D dengan syarat, dengan dalam bentuk locus putaran. Okay, tak apalah tu. Okay, yang pertama tadi, masuk balik semula. Tadi kita masuk bab 8.2, locus dalam 2 dimensi. So ada beberapa jenis locus dalam 2 dimensi. So yang pertama sekali, tengok buku teks awak. Saya tunjuk buku teks je sebab lebih senang kot. Okay, yang pertama titik, satu titik yang mana ia akan berbentuk bulatan. Yang kedua, 2 titik tetap membahagi. 2 titik tetap, maksudnya macam ni lah. 2 titik tetap. Yang ketiga, garis lurus yang berserenjang. Okay, yang ketiga,
Ni garis dulu, satu garis. Okey, ni satu garis. Yang keempat, dua garis. Yang kelima, dua garis bersilang. Ni. Okey. So saya tunjuklah. Kalau tak faham, saya tunjuk. Yang pertama, CM. Okay, jenis-jenis locus. Jenis locus. Okay. Jenis locus dalam dua dimensi. Okay. Yang pertama adalah locus pada satu titik. Tulis saya huruf besar. Sorry. Locus pada satu titik. Macam mana locus pada satu titik? Diberi satu titik. Saya bagi awak satu titik. Okey, satu titik. Okey, locus tu bergerak mengelilingi titik tersebut. Sebagai contoh, saya akan guna. Jadi, dia punya locus adalah bulatan. Okey, ni. Saya tukar color sikit. Macam mana nak tukar color Okey. So, ni adalah locus bagi satu titik. Boleh? So, awak kena pakai protector. Yang kedua, kita ada dua titik. Macam mana locus pada dua titik? Okay, locus pada dua titik ni macam ni. Ada dua titik. Tukar color hitam. Satu titik. Dua titik. Okey. So, saya tulislah biasanya ni kita tulis sebagai P. Sini kita tulis sebagai Q. Okey. Jadi, locus pada pada dua titik ni biasanya jarak dia mesti sama. Tengah-tengah ni. Okey. Boleh? Merah lah. Okey. Soalan dia macam mana nak cari tengah-tengah? Kita akan pakai jangka lukis. Okey. Cara dia macam mana? Saya dah bagi tahu ni sebenarnya. Tadi semalam kelas sebelum ni. Harap tak bosan lah. Ingat nak buat cepat. Okey. Caranya adalah yang pertama kat atas. Pergi satu lagi. Tanda macam ni. Okey. Pusing sebelah sini. Naik atas satu titik lagi. Jangan ubah dia punya saiz jarak tu. Silangkan. Okey. Okey, salah. So, Allahu Akbar. Pusing sini. Letak kat titik ni. Silangkan lagi. Okey, ni ingat balik. Settle. So, garisnya adalah sini. Tak ada color. Tukar color warna hitam. Warna merah lah. Warna biru, purple. Okay, ni locus. Tengah-tengah antara P dengan Q. Okay, yang ketiga. Satu garis. Locus pada satu garis. Macam mana locus pada satu garis? Saya akan bagi satu garis. Macam mana? Garis. Buang dulu ni. Okay, satu garis. Okay, garis ni kita tulis sebagai P dengan Q. Okay, locus ni mesti sama jarak dengan garis ni. Maksudnya, ada tulis tak ada muka awak ni? Okay, biasanya locus ni akan bergerak kat sini, kelilingnya. Kalau ikutkan dia ada sebenarnya sini. Pusing macam tu. Tapi kadang-kadang sukatan awak tak beritahu lah. Tak ajar lah. Okay. So, locus dia macam tu je. Okay. Yang keempat. Apa? Dua garis. Lotus ada dua garis. Macam mana? Saya akan bagi dua garis. Warna hitam. Satu. Dua. So, ni kita tulis sebagai A. B. C. D. Locus yang bergerak biasanya tengah-tengah ni. Okay. So, kita ajar juga macam mana cara nak cari. Saya dah ajar last class.
Okay, kita ambil ni. Letak sini. Jarakkan. Jarak ni mesti kecil lah sikit. Okay. Kecil. Maksudnya jarak dia mesti kecil sikit daripada ni. Okay. Okay, lebih besar daripada setengah. Lebih kecil daripada. So, kita crosskan. Macam mana nak cross? Cross sini satu. Satu. Okay. Pergi kat A. Cross sini satu. Mana? Ni satu. Pergi ke B. Tanda sini. Pergi ke C, D. Tanda sini. Okay. Jadi dia punya Allahuakbar. Okay, kita pangkah. Jadi dia punya garis lokus adalah warna merah. Tukar warna merah, warna biru. Garis lokus biasanya adalah di sini. Tukar color lah sikit. Warna merah tak nampak. Okay. And then yang kelima. Kita ada yang kelima garis. Yang kelima adalah lokus. Lokus pada dua garis. Yang ni lupa lah garis selari. Yang ni lokus pada dua garis bersilang. Mana bersilang? Kita ambil satu pen, tukar warna hitam. Okay, bersilang ni macam ni. Ni satu. Okay. Ni satu, ni bersilang. Okay, so saya tulis ni sebagai P, Q, R. So macam mana nak cari pun saya dah ajar sebelum ni. 3 step. Ambil ni, kecil pun tak apa. Ambil lah sikit. Silang macam tu. Silang. Allahuakbar. Okay. Shoot. Macam tu. Lepas tu. Ambil ni sekali lagi. Kita akan besarkan sikit. Okay. Kita akan silang ke atas ni. Lupa. Satu. Sentuh dekat sini satu lagi. Sentuh biar kena dekat silang tu. Okay. Silang sekali lagi. Okay, bukan silang silang. Okay, garis dia biasanya adalah ini. Dah bagi tahu banyak kali dah ni. Kelas-kelas pun dah bagi tahu dah. Sentuh sini. So ni ada berapa? 5 jenis. Dah. Okay, kita terus kepada soalan. Okay, so pergi kepada soalan terus. Yang kedua. Mana tadi? Okay, ni dah settle. Ni jawabnya nanti. Untuk dapat markah. Kita terus kepada yang seterusnya, yang kedua ni. Ni soalan dia. Awak jawab A, B, C, D ni awak jawab. Sampai settle. Settle ni kita terus kepada soalan exam yang saya bagi pada awak tu. Ada tak saya bagi? Satu Tak ada. Tak ada lagi Ya ke? Ni tak, belum lagi. Okay, so saya bagi satu soalan. 3. Tadi kelas apa? Di Zora Zamrud. Ya sayang. Ya sorry saya lupa. Saya salah bagi. Hilang dah. Lokus dalam 2 dimensi 10 di V. 10 di V. Okay. Mana awak punya chat ni? Tak lupa. Okay, saya masukkan terus dalam Akasia. Okay, so untuk hari ni awak buat yang ni. PBD ni. Maka saya akan kira sebagai latihan PBD. So ni dikira sebagai bab 8. Allahuakbar. Edit. Dalam Telegram saya send, dalam chat saya send lah. Mana chat? Chat. Sekejap ya sayang. Sudah hantar. Apa yang sudah hantar? Okay.
Okay, Dennis dah hantar. Okay, bagus. Saya dah dapat dah mesej daripada Dennis. Okay, so awak cuba jawab yang ni. Okay, so kita bincang sikit je. Saya akan bincang sikit soalan. Soalannya saya bincang sikit je. Boleh? Ni soalan dia. Okay, soalan yang pertama. Kita buat sama-sama dulu boleh? Nak habis kelas dah. Pukul berapa habis? Pukul 1 Ya. Oh, 10 minit lagi. Tadi dah banyak borak kan. Start kelas pun lambat. Okay, jadi soalan. So, saya akan jawab beberapa soalan je. Awak pilih. Yang lain awak jawab sendiri. So, ni adalah band 2. Ni band 3. Band 4 dan band 5. Kalau awak rasa nak band tinggi, cuba jawab, hantar pada saya. Kalau tak, awak jawab setakat band 3 je lah. Okay, so kita jawab soalan yang locus pada P adalah satu titik bergerak dalam skrip segi empat sama. Lukis locus titik P. Latihan PBD Kalau awak jawab ni, saya akan bagi band 2. Sila siapkan Saya akan bagi jawapan sikit je. Sentiasa bergerak. Buat dalam buku nota. Yes, buat dalam buku nota awak. Ada mute all. Lawrence ni bising. Okey, jadi kita tengok Okey, soalan dia kata titik P sentiasa berjarak sama dari titik Q dan R. Maksudnya titik P antara dua QR. Kita dah belajar tadi. Dua titik. So dua titik yang ni lah. Maksudnya mesti tengah-tengah. So macam mana nak cari pun saya dah bagi tahu. Kita guna toolbar ni. Ambil jarak. Okey. Besar daripada setengah. Okey, ataupun lebih kecil daripada ni. Okey, kita letak tanda. Satu atas, satu bawah. Allahu Akbar. Mula. Satu sini. Dah. Mula. Ambil senang sikit. Ambil jarak dia 7. 7, okey. Letak kat atas ni conteng satu. Turun bawah. Conteng lagi satu. Pergi kanan, R. Turun bawah. Conteng lagi sini. Pergi ke atas. Conteng lagi kat sini. Senang. Belajar melukis. Okey, nak jadi arkitek kena belajar ni. Okey, so locus. Kita akan tulis locus. Locusnya kat sini. Okey, jadi kita tulis ni. Sini akan nak tulis anak panah. So ni adalah locus apa? Titik P ataupun locus P. Titik. Saya tulis pakai mouse. Tu lambat sikit lah. Okey, boleh? Settle So soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Awak akan cari sendiri. Jarak titik P ialah sentiasa 3 unit. 3 unit, 1, 2, 3. Maksudnya ni lah kat atas ni 1, kat bawah ni 1. So, awak jawab Titik Q sentiasa sama dengan garis QR dengan ST. QR, ST. Maksudnya ni garis bersilang. Kalau awak ingat balik, garis bersilang yang mana? Yang bawah ni. So, bentuk dia mesti macam ni. Okay? So, terus buat Saya tak akan tunjuk. Garis dia biasa straight macam tu. So, saya ambil soalan nombor 2. Nombor 2, saya ambil satu soalan je. Yang mana nak suruh saya bincang? A, B, C. B. B. Okay, B macam complicated. So, saya ambil B Dan ni tahap 3. Soalan tahap 3. So, ni soalan nombor 2 Nombor 2 B. Apa soalan dia? Titik P bergerak dengan keadaan jarak sentiasa sama dari titik G dan titik H. Walaupun dia lukis, tapi dia kata titik. Titik G, titik H. Maksudnya dua titik. Dua titik yang mana? Yang mana? Siapa tahu? Yang ni? Yang ni ke? Bukan. Bukan. Yang ni ke? Yang ni ke? Okay. So, yang ni lah. Okay. Yang ni. Okay. Dua titik. Dua titik. Dia kata titik-titik. Maksudnya dua titik. Maksudnya tengah-tengah ni lah.
So macam mana nak cari? So ambil ni pen. Okay. Bukan pen, jangka lukis, sorry. Tanda ni lebih besar. Besar sikit. Lebih besar daripada setengah. Kecil daripada G. Okay. Saya ambil 5.5. Okay. So tanda. Satu atas. Allahu Akbar. 5.5. Okay. Satu tanda kat atas. Satu lagi tanda kat bawah. Kat H. Okay. Yang seterusnya kita tanda di G pula. G. Satu silang atas. Satu lagi kita silang atas. Satu silang bawah. Satu silang atas. Dah dapat. So jawapannya adalah ini. Faham? Jangan lupa tulis. Tulis apa? Tulis ni. So ni adalah titik ataupun locus. Locus apa? Locus P. Titik tu locus lah. Locus. Locus P. Titik yang bergerak. So dia akan gerak antara ni. Titik ni. Boleh? Settle eh? Ada 3 minit lagi sebelum pukul 1. 1.10 kan habis masa? Oh, 1.5 minit. Okey lah. Tak apalah. So kita sempat bincang. Soalan yang seterusnya. Kita tengok lagi. Soalan yang ketiga. So ni band 4. Cuba jawab. So ni soalan exam betul Nanti kalau masuk exam saya akan bagi soalan ni. Okay, awak akan ada exam bulan 9 ni. So soalan mana nak saya jawab? A ke B? Soalan A ke B? Betul lah, A ke B? A ke B? A. B awak jawab, boleh? Okay, kita ambil soalan. Dah hilang lah pula soalan dia. Sebab 8 Besarkan sikit. Okay, ni band 4 Awak jawab ni boleh buat sendiri. Soalan A dengan B, saya bagi awak band 4. Saya baik hati je. Kalau buat je bagi. Janji buat. Okay. So soalan. Awak kena tengok highlight elok. Apa benda dia kata. Ni segi 4. Bersisi 6 cm. Dua titik bergerak di dalam segi 4 yang sama. Bina locus P. So dia kata locus P. Bergerak dalam keadaan titik itu sentiasa 4.5. So berapa titik dalam ni? Satu ke dua? Sentiasa dari garis LM. Mana LM? Garis LM. Okay, maksudnya ni adalah garis. Okay. Mana dia kata 3? Aduh, ya Allah. Okay, locus P bergerak sentiasa dari garis. So ni garis. Yang mana garis? Tengok. Ni garis. So dia ada kiri dengan kanan. Betul ke? 48. Soalan nombor apa? Soalan nombor 4 takut salah. Okey, soalan nombor 3. Soalan mana ni? Okey, jadi dia nak dalam ni sahaja. Masya Allah, macam mana ni tadi? Okey. So, sentiasa daripada 3 cm. Okey. Jadi awak akan ambil pembaris. Macam mana nak tulis? Pening lah pula aku ni. Okey.
Mana tadi pembaris? Ha, kena ambil pembaris, lupa lah. Okay, so kita tengok pembaris ni. Saya gerakkan ke... Okay, so kita tengok. Kosong darjah ni. Kosong. Allah. Mana nak gerakkan pembaris? Ha ni. Tak sama saiz Okay, tak apalah. Okay, so kita assume ni. Okay, ni pembaris. Ambil 6 cm. Letak sini 6. Dia kata sentiasa 4.5. So mana 4.5 tengah-tengah ni? Okay, jadi kita akan tanda ni lah. So kita akan tanda sini. Sini 4.5. Okay, turun bawah sikit. 4.5. Sini. Okay, pangkah. Lepas tu kita akan buat garis. 90. Macam mana 90? Ha. Ya. Okay, turun bawah. Macam ni. Allahu Akbar. Macam mana Ha, macam tu. Ha. Okay. So kat dalam ni. So ni adalah apa? Locus P. Awak tulislah sini. Locus P. Locus P. Soalan yang kedua. Locus Q bergerak keadaan titik itu sentiasa dari M. Mana M? Sini M. Maksudnya satu titik. Satu titik yang mana? Bulatan. Jadi kita akan ambil bulatan. Kita guna ni. So dia kata berapa cm? Sentiasa 6 cm. Ambillah 6 cm. Ambil ni sampai 6. 6. Okey. Pusing. Masukkan. Siup. Okey. Dah. Tandakan dengan simbol X. Bagi persilangan. Silang maksudnya tempat yang ni. So ni jangan lupa tulis. Tulis apa? Tulis ni adalah locus Q. Locus Q. Okay, titik persilangan bulat. Bulat. Lepas tu X. Tukarlah. Tukar color warna merah supaya nampak sikit. Okay, saya buat bulat. Dan kita tanda X. Dapat satu markah. So ni 2 markah, 2 markah, 1 markah. So semua 5 markah. Boleh? So itu saja. Okay ke? Faham ke? Ni. So saya jawab soalan band 2, band 3 dan band 4. Kalau dapat jawab kalau keluar soalan macam ni, sepatutnya boleh jawab lah. Jadi untuk awak lebih faham, cuba buat lagi exercise yang lain. Ada beberapa exercise dalam ni. Okay, so cuba jawab ini. Hantarkan pada saya. Okay. Setakat mana yang awak boleh buat lah. Satu, kalau boleh buat 3, buat 3. Boleh buat 1, boleh buat 1. Saya akan tengok berdasarkan ni lah. Kalau awak boleh jawab, saya bagi. Okay. Nak band 4 tak? Band 4 lah. Buat yang terbaik. Okay. Boleh? Senang kan? Ke susah? Boleh. Boleh. Okay, saya akan share screen sikit. Dan awak cuba jawab lah. So, nota hari ni. Okay, so ni nota awak. Masukkan dalam kelas. Okay. Yang kedua. Zoom out. Latihan PBD. Ni saya buat. Awak kena buat yang awak lah Okay. So elok-eloknya buat sendiri. Okay. Ni saya bagi untuk awak tengok lah. Okay. Okay, itu je. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ingat saya akan check ni. Siapa yang dah hantar, saya akan tambah. Contohnya tadi Darshan dah hantar mesej kat saya. So itu saja untuk hari ni. Kalau nak habis kelas, angkat tangan. Kita akan habiskan kelas.